Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua muslimah sejati yang sentiasa lembut hatinya dan besar jiwanya, semoga kita sentiasa dalam kasih sayang Allah dengan titipan sifat malu yang mendarah daging dalam diri kita, insya-Allah. Baiklah, Antuna dan adik-adik dan muslimah sekalian di luar sana, nak dengar cerita? Baiklah, ada satu kisah unik di antara lelaki saleh, iaitu Nabi Musa alaihissalam dan dua orang gadis salehah di Madian. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di sumber air Madian, iaitu sebuah perigi. Nabi Musa melihat ada sekumpulan manusia memberi minum kepada haiwan ternakan mereka. Tidak ada sesiapa pun yang mampu mengangkat batu itu kecuali 10 orang lelaki. Di situ Nabi Musa melihat ada dua orang gadis salehah yang terpisah daripada orang ramai. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun bertanya, "Apakah urusan kalian sebenarnya?" Lalu mereka berdua pun menceritakan hal mereka. Lalu Nabi Musa alaihissalam pergi ke arah batu perigi itu dan mengangkat batu itu. Haiwan ternakan mereka akhirnya dapat diberi minum sehingga hilang dahaganya. Lalu kedua gadis salehah itu pulang kepada ayah mereka dan menceritakan apa yang berlaku. Sementara itu Nabi Musa alaihissalam pun baru sahaja pulang dari tempat yang sangat jauh. Lalu Nabi Musa pun mencari tempat untuk berteduh dan berehat. Lalu Nabi Musa pun berdoa. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau turunkan sesuatu kebaikan buatku." Tidak lama kemudian, datanglah salah seorang gadis daripada dua orang wanita tadi dalam keadaan malu, sambil menutup wajahnya dengan pakaiannya. Lalu dia pun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Bapaku memanggilmu agar dia dapat membalas kebaikanmu kerana telah memberi minum kepada haiwan ternakan kami." Lalu Nabi Musa pun menjawab, "Berjalanlah di belakang aku dan tunjuklah jalan menuju ke rumah engkau. Sesungguhnya aku tidak suka apabila angin meniup pakaianmu sehingga ternampaklah tubuh badanmu kepadaku." Dalam tafsir Al-Quran Al-Azhim dinukilkan, gadis itu datang dalam keadaan malu sambil menutup wajahnya dengan pakaiannya. Gadis itu bukanlah seorang gadis yang sesuka hati ke sana kemari. Wahai adik-adik dan muslimah sekalian di luar sana, kisah ini Allah berikan istimewa buat gadis, buat seorang wanita seperti kita. Kisah di dalam surah Al-Qasas ayat 23 hingga 24 ini diceritakan tertil dalam riwayat Umar Al-Khattab dalam tafsir. Baiklah, adik-adik dan muslimah sekalian, apa mesej kisah ni sebenarnya? Kisah Nabi Musa alaihissalam mengajar kita beberapa perkara. Perkara yang pertama ialah sifat malu. Malu ialah asas hubungan antara lelaki dan perempuan. Ia sebagaimana yang ditunjukkan oleh gadis-gadis di atas. Malu ini bukan hanya sifat seorang gadis, bahkan ia sifat yang perlu dimiliki oleh kaum lelaki jua. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra'i fi khidriha. Yang bermaksud, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada anak dara yang berada di dalam tandunya. Perkara kedua, menjaga batas komunikasi antara bukan mahram. Apabila telah adanya sifat malu, maka akan terkawallah batas komunikasi antara dua gender. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam tidak mengambil kesempatan untuk mengorat dan bergurau senda atau bermesra dengan dua orang gadis itu. Dan dua orang gadis itu juga tidak melakukan perkara yang sama. Perkara ketiga ialah asas komunikasi antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram ialah sifat malu. Mereka yang mempunyai sifat malu
tidak akan bergurau senda dengan bukan mahram, tidak akan berbual-bual tanpa sebarang sebab, tidak akan bersalaman, tidak akan berpegangan tangan, tidak akan membuka auratnya. Jika hilang sifat malu ini, maka berlakulah banyak kerosakan. Sifat malu ini perlu diseimbangkan seperti mana dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Sifat malu ini tidak menghalang untuk kita berkomunikasi tatkala ada keperluan dan saling tolong-menolong dalam kesusahan. Okey, baiklah adik-adik dan senang penonton yang di luar sana sekalian, marilah kita mendengar dan menghayati beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan dan fadilat sifat malu yang perlu ada dalam seorang manusia. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia daripada perkataan kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Sahih Al-Bukhari. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Daripada Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sifat malu itu muncul melainkan dengan kebaikan. Sahih Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman ada lebih daripada 60 cabang. Sifat malu merupakan satu daripada cabang keimanan. Sahih Al-Bukhari. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, innal haya'a wal iman kurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sifat malu dan iman sentiasa bersama. Apabila salah satu hilang, maka hilanglah yang lain. Al-Iman oleh Ibnu Abi Syaibah. Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita renungkan nasihat para ulama buat kita semua. Imam An-Nawawi menjelaskan, hakikat malu adalah perangai yang mendorong kepada seorang itu meninggalkan perbuatan buruk dan mencegah dari meninggalkan hak-hak orang lain. Fudail bin Iyad menasihatkan, 5 di antara tanda-tanda kecelakaan ialah kekerasan hati, mata yang tidak menangis, kurang sifat malu, cinta dunia dan panjang angan-angan. Ibnul Qayyim menjelaskan dalam Madarijus Salikin, sifat malu itu tergantung pada kondisi hidup hatinya. Sedikit sifat malu disebabkan kematian hati dan roh. Semakin hidup hati itu, maka sifat malu pun semakin sempurna. Beliau juga mengatakan, sifat malu itu tergantung darinya terhadap pengenalannya terhadap Rabbnya. Abu Usaid Al-Ansari meriwayatkan bahawa dia mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau keluar masjid. Beliau mendapati bahawa kaum lelaki dan kaum perempuan berjalan bersama-sama. Beliau pun bersabda kepada kaum wanita, berjalanlah kamu di tepi bahagian jalan, jangan jalan di tengah. Yang perempuan jalan di tepi dan yang lelaki jalan di tengah. Maka seorang wanita pun berjalan di tepi sehingga bergesel bajunya di dinding atau tembok. Hadis riwayat Abu Dawud. Kesimpulannya, sebagai seorang wanita muslimah, kita perlulah menjadikan sifat malu ini sebagai perhiasan diri dan kita juga perlulah berbangga dengan sifat malu ini kerana sifat malu ini hanya insan yang terpilih sahaja yang mempunyainya.
Setakat ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga buat kamu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.